Okay guys, pada mulanya aku nak tengok cerita Ajika, cerita romantik Indonesia. Tapi tiba-tiba tak jadi ditayangkan dekat Malaysia. Aku sendiri pun tak tahu kenapa. So aku discuss, aku tengok cerita 172 hari pun romantik Indonesia. Cerita ni aku baru dapat tengok trailer dia 2 hari lepas tak silap aku. Itu pun sebab tiba-tiba FYP lalu, tiba-tiba ada recommend daripada YouTube. So aku tengok trailer dia, aku kata macam interesting. Adakah cerita ini boleh mengalihkan air mata? Jadi aku kata boleh lah, tengok je lah. Okay, untuk cerita 172 hari ni, kita bagi sinopsis dia lah. Sinopsis dia secara singkatnya, seorang wanita yang bernama Zira, dia ingin berhijrah daripada zaman silam dia, daripada zaman gelap dia. Dan dalam proses dia tu nak berhijrah, tiba-tiba dia dapat menawan hati tanpa sengaja seorang lelaki yang bernama Amir, seorang imam ataupun seorang pendakwah. Amir ambil keputusan untuk menikah dengan Zira dan bercinta selepas kahwin. Dan dalam trailer juga ada tunjuk yang perjalanan sweet diorang, dan ujung-ujungnya ada scene yang menunjukkan Amir ni sakit. Okay, first kita cerita apa yang aku suka. Okay, first yang aku suka dalam cerita ni adalah muzik dia. Muzik dia aku suka. Tak tahu kenapa aku suka muzik dia. Walaupun adalah satu dua ataupun sikit sangat muzik background yang bukan annoying. Dia tak annoying, dia macam melebih. Melebih-lebih sikit lah, melebih-lebih sikit je. Tapi untuk overall yang muzik-muzik back sound yang lain, masa mood sedih, mood sweet, mood happy, gembira apa semua tu, ada masa tu memang aku terbawa dengan muzik dia. Lagi-lagi silap aku 2 lagu latar dia. Lagu latar yang masa dia kahwin tak silap aku, dengan yang kedua lagu masa yang tu lah, yang hujung-hujung tu, nanti kau tengok sendiri yang tu. Lepas tu yang kedua benda aku suka dalam cerita ni adalah acting. Acting diorang tu bagaikan acting dua watak pertama ni, aku suka gila-gila. Aku suka part diorang sweet. Tapi ni highlight lah. Aku suka part diorang sweet, tapi bukan yang terlalu faham je lah, yang macam hampir ke 18 macam tu lah. Tapi dia tak sampai ke 18, dia macam sweet dia menyeramkan kita seorang remaja macam tu. Tapi aku tak cakap sweet je, tapi aku suka sweet dia orang yang scene-scene lain, macam dia orang masa masak, dia orang masa bercakap, masa pandang, masa eye contact. Aku suka sweet-sweet yang lain. Nada suara watak Zira. Pasal acting juga aku cakap, aku nak bagi satu highlight yang aku kata aku suka watak Amir ni. Watak Amir ni seorang ustaz muda yang nak mendekatkan orang dengan Islam. Yang aku suka sebabnya watak dia, walaupun dia seorang ustaz, tapi dia tak lari daripada dia tu manusia, dan dia tu juga orang remaja ataupun orang dewasa yang ada niat nak bercinta, masih boleh minta nombor, tak minta IG. Itu spoiler sikit lah. Dia masih memainkan media sosial, yang tu buat aku macam wow, dia ni tak ketinggalan zaman. Dia tak buat aku fikir ustaz macam ni je, tak. Ni yang membuatkan aku suka dengan watak ustaz yang lebih moden macam tu. Ustaz yang lebih moden. Dan watak Zira aku suka sebab dia nampak walaupun ada satu dua tempat yang dia tak boleh nak push dia punya manja ke apa pun dia, tapi ada certain part yang dia boleh lepaskan dia seorang manja, betapa cintanya dia pada Amir, betapa cintanya pada Amir, dan semua tu dapat rasa, sangat dapat rasa.
Dan aku suka juga watak-watak yang lain yang walaupun dalam filem tu dia tak terlalu menonjol ataupun dia tak terlalu banyak skrip dia, tapi aku suka sebab masing-masing tu dapat point dan dia dibawa cantik. Contohnya kawan Amir, sumpah aku kata aku suka dengan watak-watak lain, tak kisah watak apa pun. Walaupun ada satu watak tu yang suka bagi lawak bodoh, tapi masa 2 lawak bodoh awal dia aku macam benda siap tak masuk lah. Tapi aku rasa memang tu karakter je. Memang dia nak bagi kita rasa apa benda ni siap macam tu. Yang ketiga yang aku suka tentang filem ni pandai bawa kita untuk masuk ke suasana dia walaupun dia bertukar mood. Walaupun dia bertukar mood. Kalau kau tengok cerita ni, kau akan faham. Macam first, contohlah mood yang seorang remaja yang serabut, yang apa semua benda. Lepas tu dia bawa mood sampai ke Islamik. Lepas tu dia tukar balik ke romantik. Lepas tu dia tukar ke sedih. Lepas tu dia tukar balik ke Islamik. Dia main tukar-tukar tapi kita tak confuse bila dia tukar. Tapi kita makin terbawa. Lagi-lagi bila mood sedih dia. Dan part last tu aku faham apa rasa dia. Memang dia bagi betul-betul lah yang last tu. Memang okay, walaupun harapan aku tinggi jangan macam tu, tapi memang tu sepatutnya cerita dia kan. Satu lagi adalah jarang-jarang ni cerita yang aku tahu, yang aku tengok kat ujung, dia adaptasi daripada novel tajuk yang sama, tak silap aku. Jarang-jarang filem yang ambil adaptasi daripada novel yang sekomplit filem ni. Hampir komplit lah, jangan kata sekomplit, hampir komplit. Sebab apa? Dia cukup daripada awal masa silam dia kan. Lepas tu dia bawa pergi dekat macam mana pengenalan dia. Lepas tu kahwin. Dan masa dia kahwin, dia punya masa tu aku tak tahu kenapa macam kau akan nampak filem ni macam laju, tapi dia tak skip apa-apa pun masa dia laju. Itu yang best. Dia tak skip apa-apa. Kau akan nampak semua benda. Dan filem ni yang paling aku suka sebab dia menggambarkan macam mana hidup perkahwinan. Tapi bukan hanya yang dalam drama yang indah-indah belaka. Apa yang buruk dia, apa yang manis, tawar, pahit, semua ditunjuk dalam filem ni. Yang membuatkan aku sendiri fikir aku nak kahwin masa mula-mula. Tapi masa tengah-tengah aku fikir adakah aku mampu bila aku kena situasi macam ni. Macam tu pula. Kau kena tengok apa maksud aku, apa masa mampu orang dia. Tapi dia bagi tahu, dia tunjuk kat sini macam mana hidup perkahwinan tu dengan jelas, hampir jelas lah, hampir jelas. Okay, seterusnya apa yang aku tak suka dalam filem ni. Okay, first yang aku tak suka dalam filem ni apa ya? Tak banyak sebenarnya aku tak suka tentang filem ni. Cuma ada satu yang aku rasa macam mungkin aku je lah rasa macam ada certain masa yang cerita ni laju. Dia laju tapi tak pernah skip apa-apa. Dan benda yang dia letak tu semua point yang penting yang korang akan enjoy. Satu lagi, cerita ni banyak mainkan aku. Macam aku fikir, contohlah, aku fikir lepas ni kau pun mati. Lepas tu sihat pula. Lepas tu tiba-tiba ada satu, ni spoiler sikit, dia call, ingat kan, ni kau pun mati tak pula. Okay, sekarang ni mana yang dia mati ke tak sebenarnya? Aku cakap macam tu, aku fikir macam tu. Sebab masa tu aku betul-betul tak tahan nak pergi tandas sebenarnya. Tapi itu yang kelakar bagi aku. Aku punyalah tak tahan nak pergi tandas. Aku tunggu cerita ni bila nak habis kan. Tapi yang kelakarnya bila ni sorry semua spoiler sikit, tapi masa watak tu end, masa cerita tu nak end, tiba-tiba hilang rasa aku nak pergi tandas. Dia hilang. Punyalah aku terbawa dengan mood sedih dia tu, aku punya nak pergi tandas tu hilang. Macam tu je. Tapi walaupun aku puji cerita ni best, tapi satu benda yang aku paling kecewa adalah betul dia sedih. Dia buat aku hampir nangis. Dan memang sampai mood sedih masa last tu. Cuma aku
kecewa sikit sebab aku ingat cerita ni akan bawa mood sedih tu sampai aku ke rumah. Tapi sebenarnya dia je sedih, tapi dalam panggung tu je. Lepas je lampu dah buka apa semua, aku tengok orang kiri kanan dah keluar, air mata aku terus kering. Aku rasa macam, mana mood sedih aku tadi? Macam tu, tersilap. Tapi still lah okay cerita ni, tak teruk. Semua bagi aku cantik, susunan cerita dia cantik, konflik watak, lepas tu lakonan semua perfect. Okay. Jadi untuk aku, aku hanya mampu bagi, ni pandangan aku hanya mampu bagi untuk cerita 172 hari ni, aku hanya mampu bagi 4 dari 5 bintang. Jadi untuk sesiapa yang belum tengok dan nak tengok, aku rasa kau patut tengok cerita ni dengan bini ke ataupun awet, tapi stay halal lah. Jangan macam-macam sebab cerita tu Islamik juga tu. Nanti kau kena sentak talmiah baru kau tahu. Okay, so siapa-siapa yang nak tengok boleh pergi kat panggung yang berdekatan. Okay, itu je daripada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.